أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat yang mengikuti program pengajian kunci asas bahasa Arab pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu pengetahuan kepada kita insya-Allah. Baik, kita sambung lagi pengajian kita untuk mengetahui makna Al-Quran. Untuk mengetahui makna Al-Quran. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Ustaz nak kongsi ayat Al-Quran sedikit sebagai mukadimahnya. Ustaz petik daripada surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr, bukan surat 546. Kalau tuan-tuan ada Quran kat sebelah, cuba tengok sekejap. Al-Quran, muka surat 546. Surah Al-Hashr. Pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7, surah Al-Hashr. Muka surat 546. Sebab kita mengaji kunci asal bahasa Arab ni, target kita untuk mengetahui makna Al-Quran. Jadi pada pagi ini Ustaz mukadimahkan dengan ayat Al-Quran dulu supaya kita tahu hala tuju kita untuk mengetahui makna Al-Quran. Surah Al-Hashr. Bukan haji, bukan surah Al-Hajj. Hashr. Ha shin ra. Hashr. Muka surat 546. Ya. Terima kasih Hajah, terima kasih. Haji Dolan tu Ustaz bukan Rozi tu. Tak apa. Okay, ayat dia ialah Ustaz ambil yang ujung-ujung tu, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma atakumur rasul. Kat situ. Situ. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya, dan apa-apa yang dibawa datang akan kamu oleh Rasul. Dan apa-apa yang dibawa datang akan kamu oleh Rasul. Maksudnya apa-apa yang Rasul bawa datang pada kamu. Ayat berapa? Sorry, minta maaf. Ayat berapa Ustaz? Ayat 7. Ayat 7. Ayat 7. Ni mukadimah je lah, mukadimah. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang dibawa datang akan kamu oleh Rasul. Fakhudhuh, maka hendaklah sekalian kamu ambil akannya. Fakhudhuh, maka hendaklah kamu sekalian ambil akannya. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang ditegah, dilarang akan kamu anhu, daripada Rasul. Fantahu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Fantahu, maka hendaklah sekalian kamu tinggalkan. Jauhkan. Ni Ustaz baca ni, Ustaz berpandukan kaedah nahwu sarah ni. Ustaz tak tengok mana kat tepi tu. Wattaqullah, dan takutlah sekalian kamu akan Allah. Wattaqullah, dan takutlah sekalian kamu akan Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah SWT syadidul iqab, bersangatan dahsyat siksaannya. Cuba tengok ini ayat ni satu pesanan Allah SWT kepada kita dan ayat ni lengkap dengan nahwu sarah dia. Bahkan semua ayat Quran ada nahwu sarah dia. Tapi Ustaz cuba ketengahkan ayat ni. Wama, dan apa-apa yang ata. Sebenarnya perkataan ata tu dia berkembang dengan dhamir kum.
Dia berkembang dengan dhamir kum. Kalau kita asingkan ata satu kum, itu kalimah yang dikembarkan. Jadilah atakum, dan apa-apa yang dibawa datang akan kamu. Tu. Ar-rasulu, oleh rasul. Fakhuzuhu, di situ ada 3 perkataan. Fakhuzuhu, masya-Allah, ada 3 perkataan. Fa satu perkataan, huruf fa sahaja satu perkataan. Kemudian khudhu. Khudhu tu satu perkataan. Hu sahaja pun satu perkataan. Ada berapa perkataan kat situ? 3 perkataan. Sebelum ni kita ingat satu perkataan, rupanya ada 3 perkataan. Sebab mana ada 3? Fakhudhuhu, maka hendaklah sekalian kamu ambil akannya. Allahu akbar. Aduh. Fakhudhuhu maksudnya maka hendaklah sekalian kamu ambil akannya. Ambil apa-apa yang Nabi bawa tu lah. Aduh. Fakhudhuhu, maka hendaklah sekalian kamu ambil akannya, yakni akan apa yang dibawa oleh Rasul. Wa ma nahakum, dan apa-apa yang dilarang akan kamu, dicegah kamu, dilarang akan kamu, anhu daripada Rasul, fantahu, maka hendaklah kamu tinggalkan ataupun jauhkan. Tinggalkan. Apa yang Nabi larang, kita kena tinggalkan, jangan ambil. Wattaqullah. Wattaqullah, dan hendaklah sekalian kamu takut akan Allah. Terjemahan kamu tu dekat waw tu lah, wattaqu, dan hendaklah sekalian kamu takut akan Allah. Innallaha, sesungguhnya, inna tu taukid. Taukid kita kena terjemah sesungguhnya. Nanti kita belajar semua tu, saya sebut dulu. Inna sesungguhnya, yakni dia termasuk kategori taukid. Innallaha, sesungguhnya Allah, syadidul iqab, amat dahsyat, amat bersangatan dahsyat siksaannya. Jadi kalau kita baca dengan kefahaman, barulah kita rasa gerun, rasa takut sikit dengan bacaan kita tu. Wa ma atakumur rasul, dan apa-apa yang dibawa datangkan kamu oleh Rasul, fakhuduh, maka hendaklah kamu ambil akannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang akan kamu daripadanya, fantahu, maka hendaklah kamu tinggalkan. Wattaqullah, dan takutlah kamu akan Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah SWT amat dahsyat siksaannya. Kalau baca dengan penghayatan tu, barulah baca Quran tak jemu. Okay, satu lagi. Cuba buka. Ajar cari surah Al-Mujadilah. Ni mukadimah juga, last lah dalam mukadimah. Al-Mujadilah, surah Al-Mujadilah, muka surat 543. 543. Ayat 11. Ayat 11. Oh, canggih sekarang. Cari sekejap aja boleh jumpa. Okey. Surah Al-Mujadilah, muka surat 543, ayat 11. Baris yang kedua daripada bawah tu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Okey. Yarfa'i, Ustaz ambil daripada situ Yarfa'i itu adalah perkataan fi'il. Sebab ada pun yang kita belajar semalam ni? Ya. Ya tu. Ada ya. Yarfa'illahu alladhi, mengangkatlah. Yarfa' ini Ustaz beritahu semalam ada 2 makna. Itu kumpulan lain. Yarfa' ini dia fi'il mudhari', dia ada 2 maksud. Dia ada 2 pemahaman. Satu, perkara yang sedang berlaku, satu lagi perkara yang akan berlaku.
Ingatlah, fi'il mudhari' dia memberi pengertian dua maksud. Maksud yang pertama iaitu sedang berlaku dan maksud yang kedua akan berlaku. Okeylah. Okay. Yarfa'i ni asal dia fi'il madhi dia adalah rafa'a. Fi'il madhi dia apa dia? Rafa'a. Rafa'a makna telah angkat. Rafa'a makna telah angkat. Kalau fi'il mudhari' yarfa'u. Yarfa'u makna sedang angkat ataupun akan diangkat. Itu yang fi'il mudhari' ada dua makna. Sedang diangkat ataupun lagi akan diangkat. Kenapa baca yarfa'i ni? Karena itu kaitan perkataan sebelum dan selepas. Itu tak ada masalah. Kalau kiraan asal dia ialah yarfa'u. Belum diusik apa-apa lagi. Perkataan asal ialah yarfa'u. Setelah mana dia jadi ayat, dia ada ayat sebelum, ayat selepas, dah jadi ayat. Maka perubahan akhir kalimah tu berlakulah. Yarfa'i ke, yarfa'u ke, yarfa'a. Itu tidak jadi masalah. Okey. Yarfa'i asal dia adalah yarfa'u. Itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dia ada dua pengertian Ustaz sebut tadi. Pengertian pertama adalah sedang berlaku. Pengertian kedua akan berlaku. Kalau rafa'a mana angkat, yarfa'u mana sedang angkat. Okay, macam mana nak faham ni? Yarfa'illah. Mengangkatlah. Macam tu. Mengangkatlah sebab benda ni akan berlaku. Akan berlaku. Ataupun sedang berlaku boleh juga. Allah sedang mengangkat apa dia? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mengangkatlah Allah SWT ataupun sedang mengangkatlah Allah SWT akan orang-orang yang beriman. Angkat apa? Minkum di kalangan kamu. Dan orang yang angkat ni angkat darjat di sisi Allah, kemuliaan di sisi Allah. Tu. Wallazina utul ilma darajat. dan orang yang Wa ataf dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Maksudnya Allah angkat kemuliaan, ketinggian. Orang-orang yang beriman itu Allah angkat darjat dia dan juga orang-orang berilmu. Orang yang diberi ilmu tu sebenarnya Allah Taala angkat darjat dia. Angkat darjat tu di sisi Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan yang sedang mengaji ni, yang sedang nak mengkaji, membedah siasat Al-Quran ni, membedah ayat Quran ni, sebenarnya Allah sedang mengangkat darjat tuan-tuan dan puan. Amin. Sebenarnya. Cuba tuan-tuan yakin pada ayat ni. Allah sedang mengangkat sebab fi'il mudhari' memberi maksud apa Ustaz kata tadi? Akan dan sedang. Sedang berlaku dan akan berlaku. Maknanya tuan-tuan sekarang ni Allah sedang angkat darjat dan akan datang selepas mengaji, selepas tuan-tuan ada ilmu pengetahuan, tuan-tuan duk ulang kaji, duk baca Quran, Allah duk angkat. Allahu Akbar. Betapa mulianya orang yang diberi ilmu, Allah Taala angkat darjat dia, Allah bagi kemuliaan di sisi Allah. Tu. Ni yakin pada ayat Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Mengangkatlah Allah SWT orang-orang yang beriman di kalangan kamu, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang wa tu wa'ataf. Jadi cara susunan kalam dia macam ni. Ni panggil wa'ataf ni, cara susunan dia macam ni. Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Itu cara kita nak susun ni dia panggil ataf. Cara susun ataf macam tu nah. Yarfa'illahu alladhina utul ilma darajat. Macam tu. Mengangkatlah Allah SWT orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Jadi ada dua perkara penting itu. Pertama, orang beriman Allah angkat darjat. Yang kedua, orang-orang yang diberi ilmu Allah angkat darjat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah SWT dengan apa yang kamu lakukan, khabir, amat mengetahui. Khabir amat mengetahui. Perkataan khabir dengan perkataan alim makna dia sama, tapi perkataan khabir ni dia lebih halus, lebih mendalam maksudnya, lebih teliti maksudnya daripada alim. Cuma perkataan alim tu dah hebat dah, Allah Taala Maha mengetahui.
Tapi kalau Allah guna perkataan khabir, itu lebih mengetahui. Macam itulah Ustaz boleh gandakan perkataan. Nak cerita bahawa hebatnya pengetahuan Allah, pengetahuan Allah terhadap apa-apa yang kita lakukan. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah SWT dengan apa yang kamu lakukan khabir, amat mengetahui. Tapi kalau Allah kata wallahu sami'un alim, Allah Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengetahui, itu pun dah hebat dah. Pengetahuan Allah pun hebat dan pendengaran Allah pun hebat, pengetahuan Allah pun hebat. Itu pun dah hebat. Tapi kalau khabir, lagi halus dia punya maksud dia, lagi mendalam. Shadaqallahul azim. Itu mukadimah. Okey. Jadi hari ini kita belajar lagi lah tentang ayat lazim tu yang Ustaz janji tu. Okey. Kita tengok surah Tabbat. Surah Tabbat. Surah Al-Masad. Surah Al-Masad. Jadi dekat kita tu, sebelah kita tu sentiasa ada Quran lah. Juga rujukan kita Al-Quran. Baik, alhamdulillah kita dah mula dengan mukadimah tadi dan semalam pun kita dah belajar tentang surah Fatihah. Kita dah kenal kalimah isim. Kemudian kita belajar surah An-Nas. Kita kenal surah isim. Surah Al-Falaq, kita kenal surah perkataan isim. Dan kita belajar surah Al-Ikhlas, surah Qul Huwallah tu. Kita dah kenal dah. Cuma semalam Ustaz tak sebut kemudian maksud dia. Hari ni Ustaz nak sebut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kata kaulamu ya Muhammad, Allah itu Esa. Allah tu Esa ataupun tunggal. Esa. Kataan paling tepat iaitu Esa. Esa ni dia tidak berbelah bahagi, tidak berbilang-bilang. Dia ada perbahasan lagi tu dalam pengajian tauhid ada perbahasan lagi, tapi tak apa, Ustaz tak sentuh tentang tu. Ustaz cuma terjemah Esa iaitu tunggal. Allah mula dengan perkataan fi'il. Fi'il apa yang kita belajar semalam? Qul tu? Qul. Fi'il amar. Fi'il amar ada berapa semua kawan-kawan dia? 6. Ada 6. Ada mufrad, ada tasniah, ada jamak. Ada mufrad, ada tasniah, ada jamak. 3 yang pertama tu untuk muzakkar, 3 yang kedua untuk muannas. Okey, selesai. Allah mula dengan qul, memberi maksud bahawa ayat Quran ini bukannya datang semata-mata daripada Nabi Muhammad, tapi datang daripada Allah. Nabi Muhammad cuma tekan sampaikan sahaja. Sebab mula-mula di masa mula-mula penurunan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mendapat tuduhan daripada kafir Quraisy bahawa Nabi mereka cipta ayat Quran. Dia dapat tuduhan bertalu-talu. Ya Muhammad, kamulah tulis Quran, kamu yang reka, kamu yang tuduhan. Tiba-tiba bila turun ayat Qul huwallahu ahad, kata kalimmu ya Muhammad, Allah itu Esa. Kalau Nabi Muhammad yang tulis, kenapa nak tulis dengan perkataan Qul? Terus huwallahu ahad. Tak ada Qul lah. Tapi nak menyatakan bahawa ayat Quran ini bukan daripada Nabi Muhammad, tapi datangnya daripada Allah. Bila datang daripada Allah, maka Allah kata Qul, kata kalimmu Muhammad. Ya Muhammad. Tu. Qul fi'il apa? Amar. Allah perintah pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seorang lelaki, maka diguna dengan fi'il yang mufrad iaitu qul. Kata kalimmu ya Muhammad, huwallahu ahad, dialah yang Esa. Esa di sini adalah Esa pada zat dia, Esa pada sifat dia, Esa pada perbuatan dia. Tulis yang tu dulu. Hurai tak perlu hurai lagi, tulis yang tu dulu. Kalau hurai dia jadi kuliah tafsir. Kalau hurai dia jadi kuliah tafsir. Ustaz nak pergi pada asas kunci bahasa Arab ni. Kata kalimmu ya Muhammad, Allah tu Esa. Di situ pun ada fi'il, di situ ada isim, di situ ada perkataan isim, bersusun perkataan isim. Qul fi'il, huwa isim dhamir, Allah isim, ahadun isim. Okey, dah cakap tu. Allahus samad, Allah itu tempat tumpuan. Tempat meminta. Tumpuan mana tempat meminta lah. Allah tu isim. As-samadu tu isim sebab ada alif lam.
As-samadu bermaksud tempat meminta, tempat tumpuan. Kita tumpu pada siapa kita? Pada Allah. Allah. Itu. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Tu. Malam kita dah bincang, lam itu penafian yang muabbad, penafian yang selama-lamanya. Tak boleh berubah lagi dah. Bila ada lam, perkataan selepas dia mesti baca dengan baris mati, baris sukun. Tu. Bila ada lam, perkataan fi'il selepas dia mesti baca dengan baris mati. Cuba tengok, lam ya Lead. Tuan-tuan perhati nanti dalam Quran yang lain-lain, kalau baca Quran jumpa perkataan lam, mesti perkataan selepas dia huruf akhir baca dengan baris mati. Sebab lam ni peranan dia menjazamkan kalimah fi'il. Apa peranan lam? Nafi. Peranan lam ia menjazamkan, mensukunkan, menjazam ni mana mensukunkan perkataan fi'il selepas tu. Lam yalid mesti baca tu. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yu, cuba tengok. Lepas lam ada Lad. baca baris mati. Tu. Dia tak boleh baca lam yalidu wa lam yuladu. Tak boleh. Lam yalidi wa lam yuladi. Tak boleh. Dia kena lam yalid wa lam yulad. Tuan-tuan perhati dalam Quran, jumpa kataan lam, mesti lepas dia baris mati. Lam ni dia kategori huruf. Kategori apa? Huruf. Dia panggil huruf. Dia panggil huruf jazam. Ataupun dia panggil amil. Bukan amil zakat. Amil ni mana? Amil huruf yang ditugaskan untuk menjazamkan perkataan fi'il. Itu panggil amil. Buatlah catatan apa pun tulis. Lam adalah kategori amil. Amil mana amil? Mana petugas. Amil ni mana petugas. Jadi tugas dia apa? Tugas dia menjazamkan perkataan fi'il selepas tu. Dan lam ni dia termasuk kategori huruf. Dia panggil huruf jazam ataupun amil jazam. Tu. Jadi hari ni dapat apa ni ilmu baru, iaitu maklumat baru, iaitu lam dia panggil amil jazam ataupun huruf jazam. Tugas dia menjazamkan kalimah fi'il selepas tu. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Dia tak beranak dan dia tidak diperanakkan. Maknanya Allah menafikan dia ada keturunan dan sebagainya. Dia tidak ada anak, tidak ada keturunan, tidak ada keturunan. Dia Allah menafikan. Penafian ni bersifat selama-lamanya, tidak berubah lagi sebab menafi dengan lam. Tu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidaklah baginya tu, dan tidaklah adalah baginya tu kufuwan ahad, seumpama sesuatu pun. Tandingan. Tidak ada tandingan sesuatu pun, tak ada. Kita tak boleh nak orang kata nak banding-bandingkan Allah dengan sesuatu pun, tak boleh. Zat dia tak boleh banding dengan sesuatu. Sifat dia tak boleh banding dengan sesuatu. Dan perbuatan dia pun tak boleh banding dengan sesuatu. Tu. Jadi kalau faham surah ni, masya-Allah, nanti kita akan suka baca tu. Suka baca sebab apa? Sebab kita faham. Bukankah ada zaman Rasulullah yang seorang sahabat tu, dia kalau semayang baca surah apa? Allah. Ikhlas. Allah. Dia sebagai imam di tempat dia, di perkampungan dia. Dia semayang je, lepas Fatihah je qul Allah. Fatihah qul Allah. Sampai jemaah-jemaah dia dah gelisah dah, asyik qul Allah je. Lalu dia orang mengadu dekat Rasulullah. Mengadu dekat apa? Rasulullah. Mengadu dekat Rasulullah. Kenapa imam kami ni asyik qul Allah je, tak hafal surah lain kan? Rasulullah panggil dia. Mai jap, dapat aduan ni, kata kamu duk pimpin jemaah kamu duk baca qul Allah je. Dia kata saya suka surah tersebut. Masya-Allah, maksudnya sahabat tadi suka sangat membaca surah qul Allah sebab dia faham. Dia faham. Okey, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak adalah baginya. Bagi siapa dia?
Bagi Allah. Allah. Kufuwan ahad, Sebandingan. setara ataupun sebanding Setara. sesuatu pun tak sebanding. Dia pun tak sama dengan sesuatu. Sifat-sifat dia tak sama dengan sesuatu, tak sama. Walaupun nama sama, melihat. Kita melihat tak kita? Kita melihat tak? Lihat. Kita melihat tak? Lihat. Melihat. Kita mendengar tak? Dengar. Mendengar. Kita bercakap tak? Berkata tak? Berkata. Berkata. Walaupun perkataan sama, tapi pada Allah tak sama. Allah melihat tak? Allah melihat. Allah mendengar tak? Allah mendengar. Allah berkata tak? Berkata. Walaupun kita melihat, Allah melihat. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi tak sama. Sebab itulah yang dikatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak dalam baginya sebanding sesuatu pun. Sifat Allah tak sama dengan sesuatu pun, tak sama. Walaupun sebutan Ustaz sama, tapi hakikatnya tak sama. Ustaz, perbuatan Allah pun tak sama. Ustaz, Perbuatan Allah pun tak sama. Okey. Tanya sikit Ustaz. Okey. Yang Ya. ayat yang Ada soalan ke? ayat yang keempat tu. Boleh kuat sikit. Ayat yang keempat tu, walam yakul lahu. Tadi Ustaz kata kalau lam tu dia akan tanda sukun selepas lam tu. Untuk ayat yang keempat ni, selepas lam yakul lahu tu, yang sukun jadi mana Ustaz? Yakun tu jadi apa? Soalannya yakun tu jadi apa? Tu. Tanda mati tu Ustaz kata selepas ada perkataan lam, perkataan berikutnya akan tanda mati. Ya. Untuk yang ini dia tanda mati dia berada yang di mana Ustaz? Dekat nun tu lah, dekat nun. Nun tu sebagai tanda mati yang mana lam memberi peranan mematikan, menjazamkan kataan fi'il. Yakun tu dia syifi fi'il, dia seumpama macam fi'il, jadi lam tu berperanan menjazamkan kalimah itu, sebab tu baca lam yakun. Yakun satu perkataan, lahu tu perkataan lahu tu ada dua perkataan tu. Lam satu perkataan, hu satu perkataan. Masya Allah, kan? Nampak tak perkataan lahu? Cuba fokus perkataan lahu. Lahu tu ada berapa perkataan Ustaz tanya? Dua perkataan. Bagi. Lam mana bagi, ada satu makna, mana satu perkataan. Hu satu perkataan, maknanya baginya. Masya Allah nah. Okey. Jadi fahamlah kita bahawasanya Allah Taala beritahu, Allah Taala itu Esa, Allah itu tempat tumpuan, Allah tak beranak dan tidak diperanakkan, dan Allah Taala tidak ada seumpamanya sesuatu pun. Sadaqallahul azim. Okey, pergi pada surah Tabbat. Surah Al-Masad. Buka surah Al-Masad. Kalau ada skrin ni Ustaz nak tulis macam mana? Okey. Tengok aja. Okey. Tak Ustaz tulis sikit-sikit Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat ni makna dia apa? Makna dia binasalah. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Dan benar-benar binasa dia. Tabbat dia perkataan fi'il. Sebab dia ada huruf ta'nis. Tabbat ni dia termasuk kategori fi'il. Tulis di bawah dia fi'il. Dalam buku catatan tu tulis fi'il. Kenapa dia termasuk kategori fi'il? Sebab dia ada ta'nis. Ta itu sebagai tanda fi'il. Okey, tabbat binasalah. Okey. Yada tu asalnya yadun. Yada tu dah jadi kataan tasniah, kataan dua. Asal tunggal dia pada yadun. Yadun mana tangan. Tapi oleh kerana Allah nak bagi tahu dua-dua tangan Abu Lahab binasa, Allah kata tabbat yada. Yada dua tangan dia. Okay, yada ni perkataan fi'il ke isim? Yada. Fi'il ada ya. Okay, kita dah keliru dah. Okey. Memang Ustaz dah bagi formula baru ni, nak kenal fi'il ada ya. Sekarang ni kita dah bertemu dengan satu definisi. Bila ada ya kata fi'il, sekarang ni Ustaz kena jelas. Sebab yalah bila kita mengaji kita berjumpa benda yang baru
Okay, ada ya huruf fi'il mudhari' dan ada ya kalimah. Sekarang ni ya huruf mudhari' ke ya kalimah? Ya kalimah. Bila ya kalimah itu adalah perkataan asal. Bila perkataan asal itu adalah dia panggil isim. Dapatlah ilmu hari ni. Boleh ya? Saya tulis sikit ya. Jadi semalam Ustaz beritahu bila ada ya, ada hamzah, ada nun, ada ta, itu adalah perkataan fi'il. Mana whiteboard Ustaz? Whiteboard Ustaz. Jadi apa yang membezakan dia Ustaz? Okey, apa soalan? Soalan apa? Apa yang membezakan dia menjadi tanda kalimah yang ada ni? Macam mana nak beza Ustaz? Nak bezakan kalimah dengan fi'il tu? Okey, baik. Tengok, nampak kan? Nampak kan? Ya. Okey. Tak whiteboard genjot ke kanan sikit. Ke kanan? Macam tu? Okay, kiri. Belah sana, belah sana. Okey. Okey. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wayar banyak dia tersangkut-sangkut. Salah. Dia manual macam ni lah, manual. Okey. Semalam Ustaz beritahu bila ada hamzah, bila ada nun, bila ada ya, bila ada ta, ini adalah huruf yang ada di awal fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Macam af'alu. Kan af'alu bermaksud aku sedang buat. Dia guna huruf hamzah. Huruf hamzah mana aku sedang buat. Guna nun. Naf'alu. Naf'alu mana kami sedang buat. Guna nun. Kemudian ya pula. Ya fa'alu. Nampak? Kita dah mula belajar ni. Fokus. Ya fa'alu. Kita dah guna ya. Kita guna ya. Maknanya sedang buat. Dia sedang buat. Kita guna ya. Dan kita guna ta. Taf'alu. Taf'alu bermaksud awak sedang buat. Kita guna ta. Bila ada huruf-huruf ni di depan, artinya itu adalah perkataan apa? Perkataan fi'il. Ni semua ni adalah perkataan fi'il. Fi'il. Semua fi'il. Tu. Bila ada huruf hamzah di depan, ada nun di depan, ada ya di depan, ada ta di depan, itu dipanggil ada perkataan fi'il. Okey, selesai nah? Selesai. Dah tulis ke belum? Dah. Okey. Ingat nak ada 4 huruf, hamzah, nun, ya, ta. Kalau ringkaskan dia bunyi anaitu. Ini dipanggil ringkas. Nak senang ingat, anaitu. Apa dah ringkasannya? Anaitu. Hamzah, nun, ya, ta, anaitu. Kalau nak ringkas lah. Ada hamzah, ada nun, ada ya, ada ta, di awal dipanggil kalimah fi'il. Fi'il ni fi'il apa? Ni semua ni fi'il? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Mudhari' memberi maksud sedang berlaku dan akan berlaku. Itu Ustaz terjemah dalam bahasa Melayu. Bahasa Arab dia panggil hal ataupun mustaqbal. Mustaqbal. Ustaz sengaja tak tulis baris, tuan-tuan kena tulis ya. Hal ataupun mustaqbal. Mustaqbal. Hal ataupun mustaqbal. Tulisan Ustaz dah mula turun bukit dia tu. Okey. Fi'il mudhari' yang beri maksud dua, iaitu hal dan mustaqbal. Kalau agak-agak tak boleh baca, letak baris. Kalau yakin boleh ingat, tak apa, tak letak baris.
Mustaqbal. Nanti dah tinggal lama-lama nak baca macam mana ni? Mustaqbil, mustaqbul. Mustaqbul. Dah jadi macam lain dah. Sebenarnya mustaqbal. Kalau boleh ingat, tak apa, tak letak baris. Kalau tak boleh ingat, letak baris. Okey. Hal bermaksud sedang berlaku. Fi'il mudhari' ni maksud sedang berlaku. Sedang berlaku. Itu untuk makna hal. Kalau mustaqbal ialah sedang mustaqbal akan berlaku. Kalau mustaqbal akan berlaku. Okey, itu benar asas yang kena ingatkan tuan. Jadi fi'il mudhari' memberi dua maksud. Hal itu sedang berlaku. Kalau perbuatan sedang berlaku ni macam mana? Kalau makan macam mana makan? Sedang berlaku. Makanan tengah duk suap tu, duk makan, mulut duk kunyah-kunyah tu, itu sedang berlaku. Tu. Itu dipanggil fi'il mudhari' sedang berlaku. Kalau minum, sedang minum tu. Sedang pegang cawan, pegang gelas, minum. Tu sedang minum. Okey. Kalau akan berlaku maksudnya perbuatan tak berlaku lagi tapi akan berlaku. Itu diguna fi'il mudhari'. Selesai. Ustaz Badam lah. Okey. Okey, Ustaz Badam ni. Okey, barulah masuk soalan tadi. Nak beza macam mana? Okey, perkataan yang kita jumpa tadi yada kan? Yada adalah bermaksud dua tangan. Perkataan asal dia adalah yadun. Perkataan asal dia yadun. Yadun makna tangan. Isim. Ada isim sebab ada tanwin. Kemudian yang kata ya ni, ini bukan ya mudhari'. Ini adalah ya kalimah. Ini adalah ya kalimah, ya huruf kalimah. Macam mana saya nak tulis Ya ini adalah ya kalimah. Nampak tak kat sini? Nampak kan? Nampak. Ya sini adalah ya kalimah. Ya kalimah. Ya kalimah tak boleh buang. Kalau buang dia tak ada makna. Kalau kita buang ya, tinggal dal. Ada makna dun? Tak. Dun tak ada makna, tak boleh. Tak boleh buang. Sebab kalau buang ya, makna dah tak ada. Dia kena ada ya. Kena ada ya dun baru ada makna tangan. Kena ada ya baru makna tangan. Berbeza dengan yang tadi. Yang tadi yang Ustaz tulis tadi kan? Yang tadi tak nampak pula warna merah ni. Warna biru juga. Okey, yang tadi kalau yaf'alu kan? Yaf'alu. Cuba tengok. Okey, ada ya kan? Ya. Okey, cuba buang ya ni. Jadi fa'a ada makna tak? Ada makna tak? Ada. Masih ada makna. Maknanya bila masih ada makna, ini adalah ya ini adalah ya huruf tambahan iaitu huruf fi'il mudhari'. Sebab bila buang ya masih ada makna. Yang tadi bila buang ya dah tak ada makna. Tu makna ya kalimah. Boleh faham Itu kita nak bezakan antara ya kalimah dengan ya huruf fi'il mudhari'. Okey, selesai itu. Okey, tabat yada. Tabat fi'il sebab ada ta ta'anis. Yada tu isim sebab perkataan tunggal dia adalah yadun, tangan. Yada tu adalah perkataan tasniah sebab dua tangan. Abi lahabin mana abi lahab. Abi tu adalah isim. Abi adalah isim lah. Asal abi adalah perkataan abun. Abun mana apa abun? Bapa. Bapa. Bapa lah. Lahabin nama Abi Lahab lah. Abi Lahab. Jadi Abu Lahab. Kenapa kerja Abu sekejap Abi? Itu berkaitan dengan perkataan sebelum dengan selepas. Kalau ada perkataan sebelum dia kena baca Abi. Tapi kalau tak ada apa-apa, nak sebut nama dia saja. Sebut Abu Lahab. Kalau tak ada kaitan dengan perkataan apa-apa, nak sebut nama dia saja. Sebut Abu Lahab.
Tapi kalau dah berkaitan dengan perkataan sebelum dan selepas, ada di tengah-tengah ayat, maka baca dengan abi. Tu abi Lahab. Tu baik. Watab mana apa watab? Binasa kan, binasa. Pun dipanggil perkataan fi'il. Perkataan fi'il lah. Watab. Dia ada syaddah lagi. Jadi dia bermaksud dia penekanan lah, satu penekanan, satu perkataan fi'il yang memberi maksud yang penekanan. Watab. Penegasan boleh? Penegasan ya. Ustaz guna perkataan tu kita jumpa. Satu perkataan yang penegasan. Jadi kalau jumpa lagi satu kita jumpa ilmu hari ni ialah kalau jumpa perkataan fi'il yang biasa-biasa aja, yang tak ada syaddah, itu maknanya biasa aja. Macam rafa'a kan, rafa'a makna angkat. Kan? Yarfa'u sedang angkat. Kan? Dia makna biasa aja. Tapi kalau kataan itu dia macam tadi, watab. Kan, watab. Dia ada syaddah, maknanya penegasan. Sebab dia ada syaddah. Ada penegasan. Jadi perbuatan itu perbuatan yang agak tegas, penegasan. Begitulah kalau kita jumpa perkataan lain pun yang perkataan fi'il yang ada syaddah, dia memberi maksud penegasan, penekanan. Ustaz ni nama orang ni isim apa? Lupa pula. Kalau nama orang ataupun nama khas ni isim apa tu lupa balik lah. Ahmad ke apa tu? Allah. Itu nama itu isim lah. Nama-nama orang tu isim. Isim apa tu? Isim apa? Oh, isim apa? Dia isim dia kategori isim. Ya, isim. Isim khas. Sebut isim ya. English tu special noun lah. Tapi tak tahu lah yang Arab. Saya terlupa lah Ustaz, maaf. Oh, dia kategori isim. Yang setahu Ustaz, semua tu isim lah. Kalau nama-nama orang ke nama-nama semua isim. Nama khas lah Ustaz. Ya? Nama khas lah ya. Nama khas tu. Nama khas. Khas. Nama manusia. Dia isim lah, nama-nama. Tak terjatuh lah isim-isim lain Ustaz. Saya pun dah lupa lah lama. Okey, tak apa. Nanti kita jumpa. Yang mana kita lupa, nanti kita jumpa insyaAllah. Okey ya. Kemudian, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, ada nota kan? Ada screen tu. Ustaz tak boleh tulis lah, senang. Ma'aghna. Ma tu terjemahan dia apa? Ma ni kategori dia huruf. Ma nafi. Dia bukan isim, dia bukan fi'il, tapi dia kategori huruf. Sebab tu Ustaz kata, bahasa Arab ni, khususnya bahasa Quran, dia selang-seli isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Kalau kita mengaji ni, kita nak kenal mana isim, mana fi'il, mana huruf. Jadi ma tu adalah huruf. Sebab terjemahan dia, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi ma tu sebagai kategori huruf. Ma tu adalah huruf. Aghna. Tu. Cuba tengok terjemahan dia. Tidak bergunalah baginya hartanya. Aghna ni maksud berguna daripadanya hartanya. Jadi dia perkataan, aghna ni perkataan apa? Masuk kategori apa? PL. PL, aghna. Ada hamzah Ustaz? Ada hamzah. Okey. Jadi dia masuk kategori PL. Kemudian anhu dia bergabung dengan dhamir. Bergabung dengan dhamir. Itu dua perkataan tu. An satu perkataan, hu satu perkataan. An termasuk huruf jar. Huruf jar. Tulis kat bawah dia. An tu adalah huruf jar. Campur dengan hu. Hu tu panggil isim apa? Dhamir. Isim dhamir. Isim dhamir ni mana pengganti nama. Isim dhamir mana pengganti nama. Dhamir muttasil.
Ya. Dia pengganti nama lah, dia berhubung. Dia berkembang dengan perkataan an tu. Jadi an tu huruf jar, hu tu isim dhamir, maluhu. Maluhu ni berapa perkataan? Siapa tahu? 3 ni. 3. 3 ke? Maluhu. Luhu. Kita nampak macam 3 sebenarnya. Sebenarnya itu adalah 2 sahaja. 2 sahaja. Perkataan asal dia adalah malun. Malun makna apa? Harta. Harta. Malun harta campur dengan hu jadi maluhu, hartanya. Hartanya. Jadi malun isim, hu tu sebagai isim juga, isim dhamir. Isim dhamir. Tu isim dhamir. Malu isim, hu pun isim dhamir. Ustaz nampak. Tak apa. Jadi malu tu isim, hu tu pun isim. Wa ma, wa tu huruf. Wa tu huruf. Ma tu pun dibagi kategori huruf. Kasaba tu kategori fi'il. Dia kategori fi'il, kasaba. Jadi mudahnya kita dah boleh asing-asingkan macam tu, barulah proses untuk kita mengetahui makna tu akan berlaku. Kalau kita tahu ini isim, ini fi'il, ini huruf, kemudian kita akan berusaha untuk mencari makna dia pula macam tu. Kalau tak berlaku proses tu, kita tak tahu ini berapa kalimah, ini 2 ke 3, kita tak tahu, maka sampai bila-bila pun kita tak akan berusaha untuk mencari makna. Sebab tu proses ni kena lalui proses mengenali kalimah-kalimah, pecahan-pecahan kalimah tu. Okey, sayaslana. Sayaslana ni ada sin kat depan. Bila ada sin itu menandakan fi'il. Mengaji ni biar kita bagi bergerak-bergerak supaya kita tak jemu sangat. Kasabah tu terjemah lagi Ustaz. Kasabah. Kasabah belum lagi. Kasabah makna apa-apa yang ia telah usahakan. Apa yang dia telah usahakan. Jadi dia masuk kategori fi'il. Dia perbuatan mana fi'il. Kasabah ni fi'il madhi lah. Kasabah fi'il madhi sebab dia ada baris fathah di atas. Nak kenal fi'il madhi biasanya kebanyakan dia berbaris atas. Kalau dalam ayat tadi kasabah. Cuba tengok baris dia baris apa? Baris atas. Semua atas. Okey, yang lain benda. Jalasa. Jalasa mana apa? Jelas. Telah duduk, kan? Kharaja mana apa? Dikembor tu mesej. Telah ke? Keluar. Ustaz ni kamera Ustaz. Nak kena ingat ni. Nak kena ingat asas. Dah kolam mana telah kamera lagi Ustaz. Kamera Ustaz. Nampak kerusi. Tak nampak terus. Bilang terus. Jadilah. Oh, jadi. Dah tak suara pula Ustaz ni. Suara Ustaz. Ustaz off mic. Dekat phone tu, mikrofon dekat phone. Okey. Okey. Terima kasih. Nasib baik ada orang yang kawal insya-Allah. Okay, kasabah ni maksudnya fi'il madhi, dia maksud telah usaha. Nak kenal fi'il madhi biasanya di hujung dia baris fathah. Tu, baris fathah. Itu fi'il madhi. Nak kenal fi'il madhi biasanya perkataan itu di hujung dia berbaris fathah. Kasabah mana telah usaha. Jalasa telah apa? Duduk. Telah duduk. Kharaja telah keluar. Telah keluar. Dakhala telah pergi. Telah masuk. Telah masuk. Kataba telah apa? Tulis. Telah tulis. Telah tulis.
Tulis lagi. Yang lain pula. Qara'a. Baca. Baca. Telah baca. Lagi apa lagi? Kita tulis lagi sampai penuh ni. Telah baca. Doroba. Apa tadi? Doroba. Doroba mana telah? Telah pukul. Telah pukul. Lagi? Nasara. Nasara telah? Telah tolong. Telah tolong. Lagi? Siapa lagi? Fa'ala telah buat. Fa'ala tu paling asas. Okey, fa'ala telah buat. Okey, tak apa. Sebenarnya apa-apa pun dia daripada fa'ala, dia punya wazan dia fa'ala. Okey, tak apalah, pilih juga. Fa'ala mana telah buat. Lagi? Syahada telah saksi. Syahidu boleh tak Ustaz? Syahida. Dia berubah tu, dia tengoklah wazan macam mana. Dia sebenarnya wazan dia syahada. Syahada. Okay. Syahada mana telah saksi. Yeah. Las, perkataan las. Fa'ala. Nazala. Semua dalam Quran kan? Nazala. Okey. Turun Ustaz, telah turun. Bahasa Nazala mana telah turun. Nampak? Secara tak langsung, kita tadi nak kaji kasabah je, tiba-tiba nak Allah bagi. Berapa banyak perkataan Allah bagi. Tu bahasa Arab dia macam tu. Sebab tu Ustaz Arab sangat-sangat kita relax, tenang-tenangkan fikiran. Jangan gopoh-gopoh ngaji. Ada tempat kita boleh laju, kita laju. Ada tempat kita slow, kita slow. Macam itulah. Kita ngaji santai-santai. Nampak tak? Kita nak kaji kasabah, tiba-tiba Allah bagi banyak perkataan. Kasabah tadi makna apa? Telah usaha. Telah usaha. Jalasa telah Duduk. Telah duduk. Kharaja telah keluar. Dakhala telah Masuk. telah masuk. Kataba telah Tulis. telah tulis. Qara'a telah baca. telah baca. Daraba telah pukul. Nasara telah tolong. Fa'ala telah Buat. Jadi sebenarnya fa'ala ni dia paling asas sekali. Dia macam satu simple untuk dibandingkan dengan kataan fa'ala. Semua tu semua dikiaskan dibandingkan dengan fa'ala. Fa'ala telah buat. Syahada telah Saksi. Itu yang kita sebut asyhadu. Mana aku naik saksi. Aku naik saksi sebab ada hamzah ke asyhadu. Ada syahada. Itu dia. Kemudian nazala mana apa? Telah turun. Telah turun. Okey, ini adalah fi'il madhi. Di hujungnya semua baris fathah. Fi'il madhi di hujungnya semuanya baris fathah. Itu untuk mufrad memang baris fathah, tapi kalau dah berubah sampai 14 tu nak kira macam mana pula? Kasaba, kasabu. Tu macam mana pula baris fathah? Hakikatnya semua baris fathah. Tapi berubah tu sebab ada alif tasnya, sebab ada waw jamak. Itu perubahan dengan sebab itu tak apa. Tapi hakikat dia semuanya baris fathah. Cuma orang Arab dia tak suka kalau ada 4 huruf yang baris dia berturut-turut. Contohnya ada satu kataan yang ada 4 huruf. Contohnya ada 1 huruf lagi ada 1 huruf lagi. Dia tak suka, ada 1 lagi. Jalasasa dia tak mau. Dia mesti bila 4-4-nya tu dia akan bariskan mati 1. Contohnya ada ta kat sini kan. Contohnya ada ta. Dia mati kasabat. Contoh macam ni, dia tak akan baca jalasata. Orang Arab dia tak mau. Dia tak mau macam tu. Dia mesti baca kasab. Dia mesti matikan kat sini. Mati kat tu orang Arab. Ustaz buka pen tak. Okey. Dia mesti matikan kat sini. Yang ni pun sama. Kasabata. Tak boleh, dia tak mau. Dia mesti kasabta. Kasabta. Begitulah. Yang lain 5 kharaj. Kharajata tak mau. Dia kena kharajta. Samalah. Dakhalata.
dia akan dakhalta. Tu. Samalah kiasan. Jadi orang Arab dia tidak mahu ada 4 huruf yang baris dia sama berturutan. Dia tak mahu. Okey, perkataan fi'il sebanyak-banyak huruf perkataan fi'il ada berapa? Perkataan fi'il huruf yang paling banyak sekali ada berapa? 5. 6. Dia tidak melebihi 6. dia tidak melebihi 6. Tidak melebihi 6. Dia tidak melebihi 6 huruf. Dah ingat lah. Perkataan fi'il dia tidak melebihi 6 huruf. Bila ditambah, dia tidak melebihi 6. Contoh-contoh lah. Ni perkataan ni dia bukan kekal macam ni je, dia akan berubah-ubah. Dia ada huruf tambahan, ada semua. Ustaz ambil contoh. Ustaz ambil contoh lah. Tengok kat sini, tengok kat sini. Nampak tak tempat kosong? Nampak kan? Nampak kat sini? Nampak kan? Nampak. Okey. Contoh macam kharaja. Bila ada huruf tambahan, hamzah, sin, ta, kha, ra, jim. Baliklah. Okey, biasanya hamzah ni dari bawah dulu. Okey. Baliklah. Okey, kita bariskan. Baik. Kita bariskan. Is, ta, Nak ra. Okey, cuba bilang ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa huruf? 6 huruf. 6 huruf. Itu yang Ustaz kata tadi ya. Perkataan fi'il tidak melebihi 6. Dia mesti 6. Asal istakhraja ni apa dia? Istarat. Ni asal dia. Kharaja. Ni asal dia. Asal dia kharaja. Tapi ditambah sebab nak kepada makna yang berubah. Makna yang lebih mendalam, lebih macam-macam lah. Jadi dia tambah huruf. Tambah hamzah, tambah sin, tambah ta, dan huruf asal dia adalah kharaja. Dia jangan lebih. Mesti takat 6 je. Dan paling kurang huruf fi'il adalah 1. 1. Oh. 1. 3 tu biasalah, 3 kharaja dak tu 3 biasa. Tapi yang paling sedikit sekali adalah 1. Contoh macam ai. Bahasa Arab sebut ai mana jaga. Kan? Ai mana apa? Jaga, kawal. Sebab tu bila sembahyang, bila kita saja-saja pergi bunyi. Kita cakap ai, batal sembahyang. Sebab sebutan satu huruf tapi ada makna. Tu siapa yang mengaji fiqh dia, tutor guru yang bahas bab solat tu dia akan hurai lah yang batas sembahyang, perkataan batas sembahyang tu. Sebut satu je, ai, dah batal. Contohnya bi mana apa bi? Dalam. Dengan saja-saja nak sebut bi. Sebut batal sembahyang sebab dah ada makna dengan. Ai makna jagalah. Kan dia nak marah kawan dia. Kan tengah sembahyang nak marah sangat-sangat ni. Kan kawan kat sebelah kan. Ai jaga kamu macam itulah maksud dia. Jadi maksudnya dia macam perkataan tu dia ada makna maka batal. Okey, sekurang-kurang fi'il ada 1 huruf, sebanyak-banyak fi'il ada 6 huruf. Setelah mana ditambah hamzah, ditambah sin, ditambah ta. Jadilah istakhraja. Apa maksud istakhraja? Saya tuntut keluar. Istakhraja mana saya tuntut keluar. Tu. Asal dah kharaja. Kharaja mana telah keluar. Kalau mudhari' yakhruju. Yakhruju mana sedang keluar. Sedang keluar. Tapi istakhraja mana saya tuntut keluar. Sin ni mana li talabi. Apa kena keluar? Sin mana li talabi. Macam mana ni? Ustaz kekok sikit belah ni. Li talabi. Sin mana li talabi mana tuntut. Nak keluar macam mana? Masuk ayat ni anak 9 nak keluar mana? Sin mana li talabi, mana sin mana tuntut. Nampak kita belajar dia.
Sin mana tuntut. Sebab tu Ustaz terjemah, saya tuntut keluar. Istakhraja. Mana saya? Tu. Okey, Ustaz ambil contoh yang biasa kita baca. Cuba tengok kata asal. Apa makna ni? Apa makna? Ghafara mana apa? Ampun. Ampun kan? Telah ampun. Fi'il madhi. Ghafara fi'il madhi, telah ampun. Kalau fi'il mudhari' jadi apa? Yaghfiru mana apa? Sedang ampun. Sedang ampun. Yang kita baca selalu tu, datang mana perkataan ni? Datang mana pula dah? Astagfirullah. Kita dah baca selalu. Kita baca selalu. Datang mana perkataan ni? Sama lagi. Okey. Baca macam mana ni? Astagfirullah. Oi, macam mana boleh tahu tak ada baris tu? Tak belum tulis baris? Yes, Ustaz. Macam mana boleh tahu tu? Selalu baca. Sebab kajian kita astaghfiru asal dia adalah ni ghafara. Ustaz kekok sikit belah ni Ghafara. Ghafara mana telah ampun. Kemudian sekarang ni ada kat depan dia ada hamzah, ada sin, ada ta. Hamzah ni mana lil mutakallim wahdah. Untuk seorang yang Cakap. seorang yang apa? Bercakap. Cakap. Untuk seorang yang bercakap. Sebab tu bila kita nak istighfar seorang-seorang kita kata astaghfiru, mana seorang yang bercakap. Sebab hamzah tu hamzah lil mutakallim wahdah. Hamzah ni adalah lil mutakallim wahdah. Bagi seorang yang bercakap. Itu masuk lil mutakallim wahdah. Sin ini adalah sin lit talabi. Yang tadi tu, sin lit talabi. Lit talabi, maknanya sin bermaksud tuntut, minta. Sin mana tuntut atau minta. Bukankah kita istighfar tu kita minta dekat Allah? Kita minta apa dekat Allah? Ampun. Kita minta ampun. Sin tu mana lit talabi. Sin mana minta, tuntut. Dan sin lit talabi ni dia memberi maksud segera. Permintaan yang segera, permintaan yang kalau boleh nak cepat. Pas. Jadi bila kita istighfar tu artinya kita minta Allah Ta'ala ampunkan kita dengan kadar segera. Astaghfirullahalazim. Maksudnya, aku mohon keampunan kepada Engkau ya Allah yang Maha Besar. Minta tu, minta Allah ampun bila tu? Sekarang. Bila kita minta Allah ampun? Segera. Sekarang. Masa kita di istighfar tu kita minta Allah ampunkan. Sebab ada sin lit talabi. Sin makna tuntut dan kadar segera. Astaghfirullahalazim tu. Tu perbahasan. Kalau nak mengaji sampai tahap tu lah kajian dia. Kalau tak nak mengaji, maknanya kita istighfar kosong macam tu lah. Tapi kalau mengaji, nak kena tahu apa dia mutakallim wahdah, apa dia sin lit talabi. Ta ni maknanya kita khitab kepada Allah. Khitab kepada Allah. Ta yang ada dekat tu kita khitab, kita hadapkan kepada Allah. Astaghfirullah, mana aku minta keampunan kepada Engkau ya Allah. Aku minta keampunan akan Dikau wahai Allah. Maksudnya kita minta keampunan, kita khitab kepada Allah. Kita hadapkan permintaan kepada Allah. Itu makna khitab. Okey. Habis tentang kajian kita tentang huruf yang asalnya 3 dia bertambah jadi sampai berapa? Astaghfirullah ada berapa huruf? 6. Tak tanya balik. Astaghfirullah ada berapa huruf? 6, 7. 6 ke 7 tu? 6. Ada berapa? 6 huruf. 6. Sama macam tadi. Hamzah 1, sin 2, ta 3, rim 4, qad 5, ra 6. Jadi sebanyak-banyak perkataan fi'il tidak melebihi berapa huruf? 6 huruf. Dan sekurang-kurang tidak melebihi berapa huruf?
Satu. Satu macam ain tadi. Tak lebih satu. Dan kebiasaannya 3. Ghafara 3 kan. Tu biasanya. Qatala. Tidak melebihi. Kadang-kadang apa lagi? Ja'ala. Ja'ala. Ataupun dalam Quran khalaqa. Khalaqa mana apa? Cipta. 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 Khalaqa. Ustaz kekok sikit lepas ni tak maaf. Okey. Tu kebiasaan 3 huruf, sebanyak-banyaknya 6 huruf, sekurang-kurangnya 1 huruf. Dan semua tu dia berubah-ubah bergantung pada perbahasan kita, kehendak ayat kita. Kita nak makna macam mana. Itu dia. Hari ni banyak tentang surah hari ni, masya-Allah. Tentang surah hari ni. Dia kalau tasrif, fi'il semua ni dipanggil surah. Kalau berkaitan mubtada, khabar, isim fa'il, itu dipanggil nahu. Tapi nahu dengan surah ni dia macam adik-beradik. Dia tak boleh pisah, dia kena berkembang. Okey. Saya selana ranza talahab. Penutup. Dah pukul 9 lebih. Saya selana ranza talahab. Saya selana tu ada sin kat depan tu. Itu menandakan bahawa yasla tu adalah perkataan fi'il. Nak kenal fi'il ni dia ada beberapa tanda. Ada beberapa tanda. Di antaranya ada sin. Sin. Bila ada sin memberi maksud kataan selepas tu adalah kataan fi'il. Saya selana maksud dia apa? Soal masak. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang meluap-luap neraka. Tu. Saya selana. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang meluap-luap, yakni api neraka. Okey. Ustaz ambil masalah 5 minit lagi. 5 minit lagi dah stop lah. Okay, tadi Ustaz kata nak kenal fi'il dia ada tanda-tanda. Di antara tanda fi'il adalah huruf sin. Bila ada sin bermaksud kataan selepas tu adalah fi'il. Contoh yang kita jumpa ialah saya sela. Betul tak tulis tu? Betul. Okey, saya sela. Okey, sin ini bermaksud perkataan ini adalah perkataan fi'il sebab ada sin. Cuma sin ni dia memberi maksud selagi akan. Selagi akan. Dan terjemahan dia kata kelak. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang meluap-luap. Dia memberi maksud masa akan datang. Sin memberi maksud masa akan datang. Masa akan datang. Itu makna sin. Dan bila ada sin, artinya perkataan ini adalah perkataan fi'il. Nanti kita akan jumpa dalam Quran. Pernah jumpa tak perkataan ni? Saya'lamun. Pernah jumpa tak? Ada kan dalam Quran kan? Pernah. Ni sin ni. Samalah sin. Sama. Ini adalah sin memberi maksud perkara yang akan datang. Saya'lamun selagi akan mereka mengetahui. Tu sin. Okey, kita ambil contoh lain. Sayaqtulun. Apa-apa contohlah. Sayaqtulun. Selagi akan mereka itu dibunuh. Tu sayaqtulun. Ini sebagai contoh jelah. Bila ada sin bermaksud benda tu akan terjadi. Satajiduni. Sayadkhulun. Sayadkhulun. Kita bandingkan kataan lain. Selagi akan dakhala mana apa? Masuk. Selagi akan mereka masuk. Jadi sin ni memberi masuk perbuatan yang akan terjadi. Itu sin. Surah Kahfi. Kalau tadi yang apa dia soalan? Surah Kahfi, satajiduni. Satajiduni. Macam ayat lengkap dah. Satajiduni. Insya-Allah.
Baik, alhamdulillah. Satajiduni. Sin tu sin yang kita bincang lah. Tu dalam surah Kahfi. Terima kasih yang begitu Ustaz tak nama. Satajiduni. Tu sin ni adalah sin yang kita bincang. Selagi akan dia dapati, insya-Allah, jika diizinkan oleh Allah. Jadi boleh kaji dalam Quran bila ada sin, artinya itu menandakan perkataan selepas tu adalah perkataan fi'il. Tajiduni fi'il, yasla fi'il, ya'lamun fi'il, yaqtulun fi'il, yadkhulun fi'il. Sebab ada sin kat depan. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Boleh. Malam Ustaz kata kalau fi'il tu dia bermula dengan nun, hamzah, ya, ta. Ya. Ini sin semalam tak sebut fi'il tu sin tak ada. Okey, baik. Terima kasih. Tu ilmu kita dah mula berkembang. Sebab tu kita mengaji ilmu ni dia tak akan selesai dalam masa sebulan semua benda kita dah mengaji. Tak, dia tak akan selesai. Dia macam ni lah, dia macam bertambah, dia makin besar macam tu. Jadi soalan tu bagus. Semalam Ustaz bagi formula nak kenal fi'il, ada 4 huruf itu, tiba-tiba sekarang ni timbul sin pula dah. Kat mana pula punca dia kan? Okey. Walaupun ada sin, tapi huruf asal yang Ustaz kata masih ada. Contoh satajiduni kan. Okey, fokus kita ta masih ada. Ni. Ta masih ada kan? Masih ada. Cuma tambah sin ini sebagai meluaskan lagi makna fi'il tersebut. Selagi akan didapati. Tu. Dia makna dia makin luas, makin memberi kefahaman yang lebih mendalam. Sebab tu dia tambah huruf. Dia tambah huruf. Tapi yang nak kena fi'il, ta ni memang asal lah. Ta ni asal. Nak kena fi'il ada ta. Ada sin ni sebagai tambahan untuk meluaskan maksud makna perbuatan tu. Makna fi'il tersebut. Macam tu. Jadi dia sebenarnya dia tak lari tajuk lah. Dia masih dalam perbahasan fi'il juga. Okey. Ada 3 minit lagi. 3 minit. Apa tadi? Okey, selesai ya. Sayasla naran zata lahab. Sayasla naran zata lahab. Sayasla tu ada perkataan fi'il. Naran tu ada tanwin. Fi'il ke isim? Isim. Zata lahab. Zata lahab maksud dia apa? Yang meluak-luak kan? Yang meluak-luak maksudnya isim. Zata tu isim, lahabin tu mana? Isim. Isim juga sebab ada tanwin. Sebenarnya kita masih lagi di peringkat mengenal kalimah isim, fi'il, huruf, isim, fi'il. Kita belum tinggi-tinggi lagi. Yang tadi tu yang Ustaz cerita agak meluas sikit tu, itu kita cuma pergi sikit-sikit je, lepas tu kita masuk balik. Tentang kita sedang kaji kalimah isim, fi'il, huruf ni. Okay, wa mura'atuhu. Wa tu huruf. Imra'atuhu tu maknanya isim. Isim lah. Imra'atuhu mana perempuannya, isterinya. Maknanya isim lah. Nama bagi sebutan. Hu tu isim dhamir. Bila dia digabung dengan imra'atuhu, maka dia imra'atu tu isim. Kalau tunggal imra'atun. Tapi bila gabung dengan hu, imra'atuhu. Di situ ada 3 perkataan. Waw satu perkataan, mana dan. Imra'atu satu perkataan, mana perempuan atau isteri. Hu maknanya 3 perkataan kat situ. Hammalatal hatab. Hamma ayat 4 kan. Kelak bukan ni. Dan begitu pula lah isterinya pembawa kayu bakar. Ini penyebar fitnah. Penyebar fitnah. Jadi dia hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Terjemahan dia pada dan begitulah pula isterinya pembawa kayu bakar. Dia fi'il lah. Hammalata hatab. Hataba ni mana maksudnya?
Pembawa kayu. Kayu. Pembawa kayu. Bakar. Mana bawa kayu lah. Dia penyebar fitnah. Yang boleh masuk penyebar fitnah. Jadi dah masuk kategori fi'il. Al-Hatab. Hammalatal hatab. Dia masuk dalam kategori fi'il. Hataba tu fi'il. Sebab dia asal dia hataba. Tapi bila baca B tu sebab dia ada perkataan sebelum tu. Hammalatal hatab. Okey. Al-Khattab tu bukannya apa ni isim Ustaz dah? Isim dah tertukar. Okey, tertukar sikit. Ada alif lam. Okey. Ada alif lam Ustaz. Hammalata tu fi'il. Al-hatabi tu isim, ada alif lam. Ustaz fikir tadi tu. Ada alif lam. Al-hatabi mana kayu bakar. Kayu bakar. Al-hatabi. Hammalata tu adalah fi'il, kemudian al-hatabi itu adalah isim sebab ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia baca hatabun. Hatabun. Yang wa mura'atun tu Ustaz. Maksudnya isteri tu Ustaz kan. Apa bezanya dengan isteri yang kita pakai zaujah tu Ustaz? Zaujatun tu. Okey. Perkataan bahasa Arab ni dia banyak. Kadang-kadang dia punya perkataan tu makna dia sama tapi perkataan dia banyak. Macam imra'ah pun makna perempuan. Imra'ah ni makna perempuan. Kalau zaujah tu dia lebih kepada pasangan. Isteri lah, isteri kan. Pasangan. Betul. Dia lebih kepada makna pasangan, makna isteri. Kalau imra'ah ni makna perempuannya. Ustaz, maksudnya perbendaharaan kata dia luas lah Ustaz ya? Luas. Bahasa Arab ni dia bukan satu perkataan tu saja tapi dia banyak. Ya. Betul. Banyak perkataan, banyak sebutan, makna dia kadang-kadang satu. Kadang-kadang makna dia pun berbeza-beza, dia macam tu. Ya, betul tak. Lembu mengikut ayat Ustaz, mengikut ayat Mengikut ayat. Kalau dalam ayat ni imra'ah ni maksudnya perempuannya. Boleh juga kata isterinya tapi kata perempuannya. Lebih pada maksud perempuan Abi Lahab. Hammalatal hatab mana pembawa kayu api bakar, kayu api. Mana sebagai simbolik kepada penyebar fitnah macam tu. Ustaz kata tadi perempuannya tetapi dalam surah ini dia kaitkan dengan isteri Al-Lahab tu jadi isteri lah ya. Jadi isterinya. Isteri Abu Lahab. Untuk penceritaan lah. Tu nah. Okay, kita habis ayat nah. Fiji diha hablum mim masad. Fiji kita tahu dah fi tu jar. GD tu dibaca dengan D sebab ada fi. Fiji di. Ha tu perkataan isim dhamir. Fiji diha bermaksud apa dia? Di lehernya. Di lehernya. Kenapa ada tali? Ada tali yang dipintal. Kenapa dia letak dhamir ha? Kenapa tak kata fijidihi? Sebab sini berkaitan dengan perempuan. Bila perempuan dia kena guna isim dhamir ha. Ingat nah? Dalam bahasa Arab kalau guna isim dhamir hu ni untuk muzakkar. Guna isim dhamir ha untuk muannas. Muzakkar dan muannas. Ha untuk muannas. Tak kisahlah baca ha ke, baca hu ke, baca hi ke, tak kisah. Itu untuk muzakkar. Kalau perempuan baca dengan ha. Muannas. Sebab tu bila bahasa Arab bergabung dengan hi, bergabung dengan ha, itu untuk muzakkar. Bahasa Arab bergabung dengan ha, fiji biha, maknanya cerita tu adalah cerita perempuan. Itu cara dia. Skrinnya. Sekarang ni fiji diha. Maksudnya di lehernya isteri Abu Lahab tu ada tali. Hablum mana tali? Tali tu isim lah. Isim. Hablum mim masad, tali daripada sabuk yang dipintal. Ni luas maksud dia ni kena kaji tafsir lah apa yang Allah cerita pada surah
al-masak ni. Allah kata di lehernya ada tali daripada sabuk yang dipintal. Pada leher isteri Abi Lahab tu, ada tali yang dipintal. Jadi hablun tu kalimah isim sebab ada tanwin. Min tu adalah huruf jar. Ya. Masadin tu adalah isim sebab ada min kat depan. Di samping tu dia ada tanwin kat belakang, masadin. Jadi kajian kita baru peringkat dulu, tak pergi jauh-jauh lagi. Jangan pening-pening lah. Boleh insya-Allah? InsyaAllah. InsyaAllah. Akan datang surah An-Nas. Jadi alhamdulillah di awal mukadimah tadi Ustaz. Apa dia? Boleh soal Ustaz? Boleh, silakan. Tadi. Ustaz kata tadi peranan lam tu untuk menjazamkan ataupun menghilangkan, boleh menghilangkan. Menjazamkan. Okey. Tadi peranan lam. Okey. Dalam PL apa tadi dalam surah Al-Ikhlas tadi kan? Ada Ya. Kan? Jadi kalau tadi ada soalan juga, walam tu kalau lepas lam mesti ada tanda mati. Tapi yang walam yakul lahu tu ada lam juga tapi dia tak ada tanda mati. Itu Ustaz boleh terangkan sedikit Ustaz macam mana tadi ni? Okey, ringkas. Okey, peranan lam ialah menjazamkan kalimah fi'il. Okey, betul kan? Betul baca? Betul kan? Fi'il. Betul. Okey, yang kita jumpa lam yakun. Ni baris mati. Betul lah. Yakun. Tu yakun. Sama lah. Untuk mati Ustaz kan? Mati. Bila ada lam baca mati. Bila ada lam baca mati. Cuba tengok dalam Quran. Kita boleh baca. Boleh share screen whiteboard dulu. Fa illam taf'alu lam, ingat surah Al-Baqarah, lam taf'alu. Fa illam taf'alu. Wala taf'alu. Walam taf'alu. Kena ayat dah, lupa dah. Fa illam taf'alu walam taf'alu fatakun nar Wala allati. taf'alu fatakun nar. Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 3. 4. Kau. Surah Al-Baqarah. Fa illam Apa jumpa tu nama kita? taf'alu. Ayat 24. 24. Ayat 24. Surah Al-Baqarah ayat 24 muka surat 4. Cuba tengok. Fa illam taf'alu. Fa illam, okey, kita tulis lengkap. Illam ada lam taf'alu. Ni nak kira macam mana pula ni? Taf'alu. Ya. Mati. Okey cuba tengok. Sebab tu saya kata ilmu ni tadi tak habis setakat 3 hari, setakat sebulan. Dia berkembang-kembang macam ni lah. Dia berkembang, bertambah-tambah dengan sebab ada soalan. Jadi Ustaz pun mula mencerita lah kan. Itu dah ilmu. Dia tak habis hari ni sahaja. Cuba tengok nota yang pertama Ustaz bagi, bila ada lam baca baris mati. Dalam baris mati. Sekarang ni timbul soalan. Bila ada lam, mana pula baris mati? Dia taf'alu. Fa illam, dan maka jika tidak mampu mereka buat taf'alu. Sini dia jazam pada okey, asal perkataan taf'alu ni adalah taf'aluna. Asal perkataan tu pada taf'alu Aluna. Jadi lam ni dia menjazamkan, dia menghilangkan nun tu. Masya-Allah. Tuan-tuan boleh faham tak? Boleh. Asal perkataan taf'alu ni dalam tasrif fi'il, yaf'alu, yaf'alani, yaf'alu, taf'alani, taf'aluna, ada nan kan? Ada nan kan? Ada nan. Jadi bila ada lam maka kena buang. Itu panggil jazam. Jazam dia kena menjazamkan kalimah selepas tu. Sama ada jazam dengan sukun, ada luar dari ilmu. Sukun ataupun jazam dengan dia panggil hazaf. Hazaf mana bu? Buang nun. Bila ada lam dia menghazafkan nun. Nun ni adalah dibuangkan, dihazaf. Sebab ketika taf'alu ni dia tanda jazam dia bukan sukun. Bukan sukun. Bukan sukun. Tapi lam yakul lahu tu
atau apa tasdik kan tu ada tasdik. Ini perkataan lain, ini asing. Oh. Ni lain, ni bab lain. Dia sekat ni. Okey ya, yang tadi tu bila lam baca dengan jazam, sini jazam dengan tanda dia adalah Gugurkan nun. gugurkan nun. Yang ni tanda jazamnya sukun. Yang ni tanda jazamnya sukun. Jadi nanti kita akan belajar tanda jazam bukan sekadar sukun saja tapi hazaf nun pun termasuk tanda jazam. Wallahu a'lam. Kemudian tambah alif. Ya, boleh kan cukup Lebih masa. Dah makan dah ni. Semua okey ya? Okey. Allah. Okey. Alhamdulillah. Hari ni tinggi sikit Ustaz. Ini banyak Ustaz ni. Banyak Ustaz. Okey, cukuplah sekarang tu. Mengaji ni kena relax-relax, kena jangan gopoh-gopoh, relax-relax ilmu ni dia bertambah insya-Allah Yang penting nota jangan hilang. Itu paling penting. Jangan putus asa. Okey, sekadar tu dulu perbahasan kita hari ni daripada surah Al-Masad dan juga surah-surah lain mukadimah tadi pun Ustaz dah bagi, itu penting tu dua mukadimah tadi tu tolong kaji balik, bagi ingat. Dan segala perbahasan kita hari ni jadikan sebagai nota rujukan kita pada minggu ni. Kena buat ulang kaji lah supaya kita faham insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua atas perhatian.